Salam sejahtera Encik Irzali. Kami dari kumpulan nombor 3. Saya ingin memperkenalkan tajuk untuk kumpulan kami yang kami pilih ialah racism yang juga dikenali sebagai isu perkauman di Malaysia. Untuk bahagian abstrak, kami dua ingin membuat pembentangan. Untuk bahagian abstrak dari saya, racism ialah diskriminasi atau permusuhan oleh individu atau komuniti atau juga institusi terhadap seseorang atau orang berdasarkan keahlian mereka dalam kumpulan kaum atau etnik tertentu. Biasanya yang minoriti atau terpinggir. Terutamanya di negara kita memainkan peranan utama kerana kita hidup dalam gaya hidup berbilang kaum dan budaya. Dengan selanjutnya, secara berterusan, pergauman juga adalah fenomena yang merupakan beberapa perbezaan antara orang yang juga dilihat sebagai satu ancaman kepada kesejahteraan masyarakat. Sebagai contohnya, menyalahkan pendatang. Walaupun penghijrahan dari negara lain adalah fakta kepada sejarah mengikut Malaysia, tetapi ia tidak dianggap sebagai satu sebab atau faktor kepada isu rasisme. Seterusnya, Koben. Okey, nama saya Gogan Raj. Seterusnya saya akan sambung dengan abstrak. So, racism adalah kelakuan, tindakan undang-undang ataupun dasar yang menyebelahi ataupun menyekat mengetepikan seseorang berdasarkan kaum ataupun warna kulit, keturunan, kewarganegaraan ataupun asal-usul etnik. Dengan ini, tindakan ini sama ada ingin atau menyebabkan sebahagian ahli masyarakat mendapat hak ataupun kebebasan yang tidak sama rata. Sebagai contoh, sebahagian kumpulan yang diberikan label seperti Muslim ataupun penganas ataupun orang Asia daripada luar negara dan lain-lain lagi. Generalisasi ini kemudian dikuatkan lagi dengan cercahan perkauman, iaitu salah satu ucapan kebencian yang meletakkan sekumpulan orang dalam satu bentuk stereotip tunggal. Okay, dengan sebagai contoh, ucapan seperti Melayu malas, Cina tamak dan India mabuk. So, seterusnya, berdasarkan sejarah, rasisme menjadi nyata apabila cendekiawan Eropah mula menggunakan sains dan falsafah untuk menunjukkan sebahagian kaum sebagai kaum yang lebih lemah dan berstatus lebih rendah berbanding kaum lain. Permulaan pengelasan kaum dipengaruhi oleh kemajuan di Eropah pada abad ke-16 yang taksub kepada bidang taksonomi. So, taksonomi lebih kenal kepada merujuk kepada sains pengelasan organisma hidup seperti mengenal pasti, menerangkan, mengelaskan semua flora dan fauna. Dengan ini, pengelasan yang menguatkan hierarki bangsa telah digunakan untuk mewajarkan perhambahan dan penjajahan, terutamanya pandangan beban orang putih yang bersifat paternalistik. Itu saja dari kami. Terima kasih. Dengan seterusnya bersambungan untuk objektif kajian. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim. Saya akan menerangkan bahagian objektif kajian. So, objektif kajian yang pertama adalah untuk menerangkan atau memberitahu apa itu rasisme secara terperinci. So, dalam poster ini kita akan dapat lihat tentang maksud rasisme itu ataupun racism secara terperinci. Yang kedua, untuk mengetahui kesan dan punca rasisme dalam kalangan etnik di Malaysia. Yang ketiga adalah untuk memastikan kesemua kaum di Malaysia hidup dengan aman. So, yang keempat, untuk menyatupadukan masyarakat hidup dalam berbilang kaum. Jadi semua orang dalam masyarakat akan bersatu padu lah. Dan untuk yang terakhir sekali, untuk mengurangkan sikap rasisme dalam kalangan etnik di Malaysia. Itu saja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum, Sir Herzali. Nama saya Azim Syahid bin Muhammad Atrash. Saya daripada kumpulan 3. Saya ingin menyampaikan saya punya poin tentang punca masalah rasism di dalam Malaysia. Terdapat banyak punca yang kita boleh menganalisis mengenai punca-punca rasism di dalam Malaysia. Antaranya ialah yang pertama, kurang didikan daripada ibu bapa yang berfikiran primitif yang masih menganggap dunia berada pada zaman dahulu. Kita tak boleh lawan fakta di mana setengah ibu bapa masih lagi berfikiran yang kena dengan zaman di mana mereka dibesari. Seperti contoh, kebanyakan ibu bapa dilahirkan pada zaman 60-an atau 70-an dan kehidupan pada zaman itu menyebabkan mereka berfikiran negatif tentang sesetengah bangsa di negara kita. Selain itu, yang kedua ialah propaganda politik yang bersifat menyeleweng. Hal ini kita boleh lihat dengan pada PRU terbaru kita, Pilihan Raya Umum terbaru kita, di mana setengah parti politik memilih untuk menggunakan ayat-ayat rasism untuk meningkatkan darjat mereka. Contohnya setengah ahli politik Melayu menyelewengkan ahli parti politik yang berbangsa Cina atau India yang lain dengan niat untuk memudaratkan mereka punya kredibiliti. Selain itu, mereka juga ingin memupuk nilai benci dalam rakyat, yang lagi-lagi rakyat muda yang senang ditipu dan senang diinspirasi oleh ahli politik. Yang ketiga ialah sifat kebencian dalam hati seseorang itu sendiri. Kita juga tidak boleh lawan fakta di mana setengah orang memang akan dilahirkan dengan sifat kebencian dalam hati mereka sendiri. Terdapat suatu yang pertama bagi setiap benda. Dan kita juga boleh lihat sifat kebencian pada setengah orang di mana ibu bapa mereka mendidik mereka untuk tidak bersifat prejudis, tetapi mereka dengan mereka sendiri, dengan kuasa mereka sendiri, menaikkan sifat prejudis mereka sendiri. Yang keempat ialah stereotip yang telah dinormalisasikan oleh media dan rakyat, lebih lagi kerana dapat teknologi moden pada zaman kini. Hal ini kita boleh lihat dengan setengah drama atau filem atau setengah muzik di mana di dalam bahan media tersebut terdapat unsur-unsur rasis dan prejudis terhadap setengah bangsa. Seperti contoh, setengah penyanyi, setengah pelakon akan melakukan watak di mana watak mereka adalah suatu bangsa, tetapi secara general setiap bangsa yang dimainkan dan di dalam filem tersebut adalah watak yang jahat. Seperti contoh Mat Kilau, di mana ramai orang jahat di dalam filem itu adalah orang Sing. Itu juga telah saya nampak dalam hidup saya sendiri. Ramai dari kalangan muda menganggap orang Sing sebagai orang yang jahat kerana filem Mat Kilau itu mempamerkan mereka sebagai orang yang jahat sahaja. Yang kelima adalah sistem pendidikan yang tidak menekankan serta mendidik tentang isu rasisme dengan lebih kuat. Hal ini kita boleh lihat di dalam kawasan sekolah, di dalam alam sekolah, iaitu guru-guru sejarah tidak mendidik anak murid mereka dengan betul mengenai isu bangsa atau agama, di mana mereka akan hanya mendidik fakta-fakta sahaja
dan mereka akan setengah guru akan meninggikan darjat suatu bangsa dan merendahkan darjat suatu bangsa yang lain. Ibu bapa juga memainkan peranan dalam hal ini, di mana ibu bapa tidak memupuk anak-anak mereka untuk membuat lebih ramai rakan daripada bangsa yang berbeza di sekolah mereka. Itu saja daripada saya untuk punca rasisme. Saya dari Kumpulan 3, nama saya Azim Syahid. Sekian. Assalamualaikum. Selamat pagi, sir. Nama saya Mishalin. Nombor matrik saya 012-021-09-1565. Hari ini, saya ingin untuk memberitahu kesan-kesan rasisme. Nombor 1. Sifat perkauman jika dibiarkan berterusan boleh mengancam kestabilan politik dan keamanan negara. Negara kita juga pernah mengalami peristiwa berdarah akibat dari rusuhan kaum. Keadaan darurat terpaksa diisyaratkan di seluruh negara kita. Konflik ras juga boleh mengakibatkan pengasingan kumpulan-kumpulan tertentu dari segi pelajaran, perumahan dan pekerjaan. Kedua, kaum minoriti yang tertindas akan tersisih dari segi kawasan perumahan, peluang pendidikan dan pekerjaan. Terdapat juga kaum-kaum yang tinggal jauh dari kemajuan kawasan mundur yang dikenali sebagai ghettos, asil di Australia dan kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Rasisme juga boleh mengakibatkan keganasan dan pembunuhan secara besar-besaran. Seperti yang telah berlaku di atas kaum Yahudi di Jerman semasa pemerintahan Hitler. Okay. Next, ketiga, isu perkauman memang tidak dapat dielakkan apabila terdapat golongan atau kumpulan manusia yang mempunyai beberapa ciri kesamaan seperti biologi atau budaya, cuba mempertahankan golongan masing-masing dan pada masa yang sama memindas kaum lain. Banyak organisasi politik dan sosial di negara kita dibentuk berasaskan kepada gadis perkauman atau etnik. Nombor 4, organisasi sedemikian hanya memperjuangkan kepentingan dan merebut hak-hak yang dirasakan perlu tanpa memikirkan kepentingan golongan lain, keharmoni dan kesejahteraan negara. Okay. Negara kita juga pernah mengalami peristiwa berdarah akibat dari rusuhan kaum dalam peristiwa, sehingga keadaan darurat terpaksa diistirahkan di seluruh negara kita. Konflik ras juga boleh mengakibatkan pengasingan kumpulan-kumpulan tertentu dari segi pelajaran, perumahan dan pekerjaan. Saya ingin untuk menambahkan kesan-kesan lagi dua. Nombor 5 adalah organisasi yang demikian akan bersiang untuk mendapatkan sokongan seluas mungkin dari kumpulan etnik masing-masing dengan menggunakan beberapa faktor penting seperti persamaan bahasa, agama, ras atau pengenalan etnik. Apabila kepercayaan dan tindakan demikian meluas dalam masyarakat, sudah tentu ia akan dapat mempengaruhi dan kadang-kadang menentukan perkembangan politik dalam sesebuah negara. Yang akhir,
kesan penjajahan merupakan faktor utama punca konflik etnik dan ras di Malaysia. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaannya selama 40 tahun, tetapi kesan penjajahan British masih segar di minda setiap rakyat. Dasar pemerintahan British bercorak pecah dan perintah telah mengasingkan 3 golongan utama bangsa di Malaysia, iaitu golongan Melayu, Cina dan India. Sorry. Dasar maafin cik. Dasar kolonial mengenai imigrasi, pelajaran, pentadbiran ekonomi tanah, bahasa dan kebudayaan telah meninggalkan kesan yang berpanjang sehingga sekarang. Dasar imigrasi yang bebas telah mengubah sama sekali kompensasi penduduk di negara ini. Dasar ekonomi pula telah menyebabkan timbul pengkuasaan ekonomi mengikut etnik dan pengasingan tempat tinggal di kalangan mereka akibat dari kegiatan ekonomi yang berlainan. Itu je daripada saya, Encik. Terima kasih. Hai, nama saya Sarul. Saya nak jelaskan kesempurnaan rasisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Mengikut keseluruhan kajian ini, terdapat ketengangan antara satu kumpulan rasisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia kerana perbezaan agama, budaya dan status ekonomi. Tanpa mengira etnik ini, hubungan antara kaum mesti dipelihara dan dilayan dengan serius oleh semua pihak jika Malaysia ingin kekal bersama dengan mengelak daripada pembincangan perkara yang mungkin menyinggungkan perasaan agama dan budaya rakyat Malaysia. Islam menimba beratkan keharmonian hidup tanpa mengira kaum dan agama sebagai indeks perpaduan dalam mengekalkan kesejahteraan kehidupan manusia. Justru tesis ini menyarankan agar hubungan etnik menurut Islam yang digunakan dalam masyarakat berbilang etnik di Malaysia. Budaya kekal mengenal menziarahi, hormat menghormati, bertolak ansur, bekerja sama adalah merupakan aplikasi hubungan etnik yang menurut dalam Islam sebagaimana yang disarankan dalam Al-Quran ayat Hujurat yang ayat 13. Maksudnya Allah menjadikan manusia terdiri daripada pelbagai puak dan bangsa bertujuan untuk mengenalikan antara satu sama lain. Dalam isu ini, Islam hubungan antara etnik yang berbeza boleh merapatkan perpaduan dengan menghilangkan kepercayaan negatif antara satu etnik yang berdasarkan fizikal biologi sesuatu etnik. Hubungan antara etnik ini harus dijaga supaya keamanan negara akan terus terpelihara dan perlu berhati-hati dalam pergaulan ia tidakkan yang melibatkan etnik berbeza supaya tidak menimbulkan sikap prejudis etnosentrik kerana sikap ini akan meningkatkan sebagai perkauman yang boleh menyebabkan berlakunya konflik antara rasisme dengan Malaysia. Itu saja. Terima kasih.